Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surina binti Muhammad Syafi, mewakili rakan-rakan yang lain dari Akademi Hospital Mesra Ibadah Hospital Pakar Al-Islam akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu penjagaan spiritual terhadap pesakit menurut perspektif maqasid al-syariah. Kajian di Hospital Mesra Ibadah. Tujuan syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum atau juga dikenali sebagai maqasid al-syariah adalah merupakan komponen baru dalam menerokai keluasan ilmu fiqh kontemporari. Manakala penjagaan spiritual pula, ianya merupakan salah satu elemen di dalam penjagaan paliatif di samping tiga elemen yang lain iaitu elemen fizikal, elemen mental dan juga elemen sosial. Dan setiap daripada elemen ini memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kualiti penjagaan pesakit. Jadi untuk kajian ini, kami memanfaatkan kaedah analisis kandungan melalui kajian kepustakaan yang membincangkan dengan lebih mendalam mengenai aspek penjagaan spiritual terhadap pesakit menurut perspektif maqasid al-syariah, seperti mana yang dipraktikkan di Hospital Mesra Ibadah. Dari tahun 2006, Hospital Pakar Al-Islam telah memulakan langkah memperkenalkan konsep Hospital Mesra Ibadah (HMI) dengan hospital-hospital kerajaan dan swasta sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Jadi banyak seminar dan bengkel yang dianjurkan sebagai sebahagian daripada kempen kesedaran ini. Dan pada tahun 2014, konsep Hospital Mesra Ibadah ini telah diangkat sebagai program rasmi di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Manakala penjagaan spiritual pula, ianya merupakan satu elemen di dalam penjagaan paliatif di samping elemen fizikal, mental dan sosial, dan setiap elemen ini memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kualiti penjagaan pesakit. Jadi kajian ini memanfaatkan kaedah analisis kandungan melalui kajian kepustakaan yang membincangkan dengan lebih mendalam mengenai aspek penjagaan spiritual terhadap pesakit menurut perspektif maqasid al-syariah, seperti mana yang dipraktikkan di Hospital Mesra Ibadah ini. Penjagaan spiritual mengaplikasikan tiga elemen iaitu nasihat, bimbingan tunjuk cara dan pengukuhan emosi dan psikologi ataupun psikoterapi dalam usaha membantu proses penyembuhan pesakit. Elemen nasihat dan bimbingan tunjuk cara ini dapat dijalankan dengan baik, namun bagi elemen psikoterapi, ianya perlu diberi penekanan, memandangkan ia merupakan alternatif untuk membantu aspek spiritualiti terhadap pesakit. Kajian menunjukkan aspek agama ataupun spiritualiti ini merupakan elemen yang baik untuk mengatasi kesulitan dan memberikan individu kemampuan untuk pulih daripada peristiwa yang sukar. Dan hasil dari penyelidikan juga menunjukkan bahawa agama memberikan faedah psikologi dan merupakan sumber sosial yang penting. Dan beberapa kajian lain juga menunjukkan bahawa amalan seseorang yang sihat biasanya berkait secara langsung dengan kesihatan mental dan fizikal yang positif. Jadi apakah konsep sihat di dalam Islam? Sihat di dalam Islam itu adalah bersifat holistik. Ia merangkumi 4 elemen utama iaitu fizikal, psikologi, spiritual dan juga mental. Islam meletakkan kesihatan ini sebagai nikmat yang mulia selepas nikmat iman kerana kesihatan tubuh membolehkan seseorang itu belajar dan beramal, berkorban, berjuang dan berjihad untuk agama, maruah, harta dan negaranya, dan membolehkannya menunaikan kewajipan dunia dan agamanya dengan cara yang paling sempurna. Atas sebab itulah Islam menggesa umatnya agar berebut peluang kesihatan dengan baik sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, dan salah satunya adalah masa sihat sebelum sakit. Islam mengkategorikan penyakit kepada dua, iaitu penyakit rohani ataupun spiritual dan juga penyakit jasmani ataupun jasad. Penyakit rohani ini merujuk kepada segala ketidaknormalan yang berlaku kepada manusia dari sudut spiritual, seperti pada hati, jiwa, mental dan juga psikologi. Dan banyak dalil yang menunjukkan kewujudan penyakit ini dari sudut syarak.
Nabi SAW bersabda, tidaklah menimpa seseorang Muslim itu kelelahan, sakit, khawatir, kesedihan, gangguan dan duka, sampai pun duri yang mengenai dirinya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan hadis ini menyebut tentang beberapa jenis penyakit rohani, yang mana jika dilihat pada dalil-dalil dan huraian ulama, bolehlah difahami bahawa konsep penyakit spiritual dalam Islam ini bukan semestinya dalam bentuk penyakit fizikal itu sendiri, tetapi dalam bentuk sifat-sifat seperti adanya rasa takut, rasa risau, rasa benci dan sebagainya. Allah Ta'ala menyifatkan sifat-sifat ini sebagai penyakit kerana sifat-sifat inilah yang sering menjadi penyebab kepada penyakit zahir yang lainnya. Maqasid al-Syariah terbahagi kepada 3 dimensi utama, iaitu daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Di Hospital Pakar Islam, kami mengguna pakai dimensi daruriyat dalam mengaplikasikan maqasid al-Syariah di dalam konsep Hospital Mesra Ibadah ini. Saya akan membentangkan dengan lebih lanjut mengenai daruriyat di dalam slide yang seterusnya. Untuk hajiat, ianya merupakan perkara yang diperlukan oleh orang ramai dalam menjamin urusan kehidupan dengan mudah dan senang. Dan tanpa adanya dimensi hajiat ini, ianya pasti akan menyukarkan kehidupan. Manakala tahsiniyat pula adalah perkara yang dituntut oleh manusia dalam menjaga maruah dan kehormatan. Dan dengan tahsiniyat ini, kehidupan akan menjadi lebih mulia dan bahagia. Dimensi daruriyat terbahagi kepada 5 komponen utama. Yang pertamanya adalah memelihara agama. Jadi antara tujuan utama bidang perubatan adalah untuk mencegah dan merawat pesakit supaya seluruh manusia secara amnya kekal sihat atau kembali sihat. Dan badan yang sihat dan kuat ini akan membawa kepada tertegaknya dengan sempurna ajaran-ajaran Islam serta syiarnya seperti melaksanakan ibadah solat, puasa, zakat, haji, kerja-kerja dakwah, berjihad dan sebagainya. Oleh itu, bidang perubatan merupakan salah satu cara yang tidak langsung yang boleh membawa kepada pemeliharaan agama. Yang kedua adalah memelihara nyawa. Ikhtiar perubatan ini secara umumnya bertujuan untuk memelihara nyawa. Ini termasuklah memakan ubat-ubatan mengikut dos yang telah ditetapkan bagi merawat penyakit, melakukan pembedahan yang boleh merosakkan sebahagian, yang boleh membantu anggota badan yang telah rosak, bagi menyelamatkan nyawa, seperti memotong kaki bagi pesakit kencing manis untuk mengelakkan daripada kuman merebak ke bahagian organ yang lain yang boleh mengancam nyawa pesakit itu sendiri. Selain daripada itu, sistem latihan yang panjang dan pembelajaran yang sistematik yang diterima oleh ahli perubatan seperti doktor perubatan, ahli farmasi, jururawat dan lain-lain petugas kesihatan. Ini adalah bertujuan untuk melahirkan petugas-petugas kesihatan di dalam bidang perubatan yang berkemahiran tinggi dan seterusnya dapat membantu menyelamatkan nyawa pesakit. Begitu juga dengan penggunaan alat-alat perubatan yang sangat mahal dan canggih yang digunakan dalam bidang perubatan. Walaupun ianya menelan belanja jutaan ringgit, tapi demi untuk menyelamatkan nyawa, ianya adalah diharuskan. Yang ketiga adalah memelihara keturunan. Adalah menjadi keharusan untuk umat Islam yang tidak memperolehi zuriat untuk menggunakan kaedah tabung uji untuk mendapatkan anak dan dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana bidang perubatan ini memainkan peranan yang penting dalam membantu umatnya untuk memelihara keturunan. Yang keempat adalah memelihara akal. Pengambilan minuman beralkohol yang berlebihan, pengambilan dadah, ganja dan seumpamanya, ini merupakan contoh yang boleh merosakkan akal manusia. Jadi bidang perubatan ini mencegah manusia daripada mengambil perkara yang boleh merosakkan akal manusia, sebagaimana larangan dalam agama Islam itu sendiri, demi untuk memelihara akal. Dan yang terakhir adalah memelihara harta benda. Pencegahan penyakit dengan menggunakan ikhtiar perubatan pada peringkat awal boleh mengurangkan penggunaan harta benda untuk tujuan perubatan.
Misalnya, seseorang yang mencegah penyakit kencing manis daripada merebak pada peringkat awal dengan pengambilan ubat-ubatan dan pemakanan mampu memelihara pesakit tersebut daripada menggunakan hartanya untuk melakukan kos pembedahan yang tinggi. Dan pembedahan itu tadi, jika tidak dirawat dengan lebih awal, akan menyebabkan pembuangan anggota tubuh badan. Jadi bagi mengelakkan pembuangan anggota tubuh badan ini, perlulah dilakukan pembedahan untuk membuang anggota badan yang telah rosak ini tadi, dan ini melibatkan kos yang sangat tinggi. Dengan adanya dimensi daruriyat itu tadi, Hospital Pakar Al-Islam telah mengangkat maqasid al-syariah ini dengan memasukkan ia ke dalam konsep hospital mesra ibadah. Jadi secara tidak langsung, penerapan maqasid al-syariah di dalam pentadbiran hospital dan juga pengurusan pesakit kelihatan dengan lebih jelas apabila setiap perkara akan dirujuk ataupun diletakkan asas maqasid al-syariah ini terlebih dahulu. Program Hospital Mesra Ibadah telah menjadi pelopor dalam proses Islamisasi dalam perkhidmatan perubatan di Malaysia. Melalui program ini, anjakan paradigma dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan dalam perkhidmatan kesihatan dengan menggunakan kaedah holistik, mengambil kira aspek fizikal, psikologi, mental dan spiritual dalam memberikan rawatan kepada pesakit serta dalam melaksanakan pentadbiran sesebuah hospital atau pusat rawatan. Dan pendekatan ini melintasi semua tahap termasuk klinikal dan juga non-klinikal. Oleh itu, Hospital Mesra Ibadah bukan sahaja membantu meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan hospital, bahkan ini juga menjadi salah satu daripada dakwah bilhal kepada masyarakat umumnya. Dan dengan itu, budaya Islam akan dapat dipraktikkan di kalangan petugas kesihatan. Sebagai kesimpulannya, bolehlah dikatakan mesejnya jelasnya bagi mereka yang memahami amalan dan peranan spiritual di Hospital Mesra Ibadah ini. Yang mana penjagaan spiritual ini yang telah lama dipraktikkan di Hospital Pakar Al-Islam bukan sahaja sekadar membantu pesakit untuk menjaga ibadah, tetapi turut memperkenalkan konsep Islamisasi dalam pengurusan kesihatannya. Dan di sini penerapan maqasid al-syariah yang sebenar telah pun berlaku. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.